Baik, untuk jam ini kita pula ingin berbincang dengan Dr. Farhan Rusli. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam untuk mengupas serba sedikit intipati sidang media tadi dan juga ingin menyentuh berkenaan dengan status COVID-19 pada hari ini. Dan kes harian tertinggi hari ini di Selangor saja melaporkan sebanyak 7,672. Jadi doktor, sebelum ini doktor ada sebut bahawa rakyat tidak perlu panik kerana angka kes harian ini memang boleh melonjak sehingga 15,000 dan juga sehingga ke 20,000 sehari. Dan pertambahan kes ini adalah kita semua tahu bahawa ia disebabkan ataupun disumbang daripada saringan yang dilakukan secara besar-besaran. Jadi Dr. Farhan, adakah ini bermakna lebih banyak ujian saringan dibuat, lebih tinggi kes positif, dan jadi bagaimana dengan kemampuan sistem kesihatan awam kita pula Doktor? Terima kasih, Faizi. Jadi sekarang bukanlah kita hanya sekadar membuatkan saringan besar-besaran, tapi sekarang saringan besar-besaran ini adalah saringan bersasar tapi secara berskala besar. Bermakna apabila kita melaksanakan saringan sekarang, kita telah mendapat kena pasti manakah kawasan-kawasan penularan wabak ini berlaku. Jadi di situ semestinya kadar positivity rate ataupun kadar kes positif yang kita akan dapat jumpa memang dia akan menjadi lebih tinggi. Dan ini adalah langkah pertama yang kita harus melalui kerana lonjakan nombor ini akan berterusan. Dan selepas itu kita akan mendapat kita akan sampai satu kemuncak lah, di mana selepas itu baru nombor itu akan turun dan akan stabilize balik. Jadi memberikan sedikit pandangan tentang fasiliti kesihatan. Apa yang saya difahamkan ialah Angkatan Tentera bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sedang bergiat untuk memastikan bahawa fasiliti kesihatan kita dalam kemampuan untuk menampung lempahan kes-kes yang teruk dan di mana kategori 4 dan 5 ini perlu bantuan pernafasan dan sebagainya. Namun begitu, kita mengharapkan bahawa kadar vaksinasi yang sedang dilaksanakan boleh dipertingkatkan lagi dengan lebih tinggi, terutama dan khususnya untuk kawasan Selangor dan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan ataupun kita panggil Greater Klang Valley, supaya jumlah kes yang perlu menerima rawatan secara ICU ataupun bantuan pernafasan ini dapat dikurangkan dengan mendadak. Doktor, saya ingin bertanyakan, majoriti pesakit harian, kes positif harian itu adalah puncanya banyak daripada kategori 1 dan 2, dan mereka ini juga boleh masuk kepada kategori 3, 4, 5 anytime. Dan bagaimana untuk kita pantau ataupun kawal daripada pesakit kategori ini tidak menjadi lebih parah dan memasuki kategori 4 atau 5? Betul. Jadi apa yang diberikan sekarang, data yang dikemukakan adalah mengatakan bahawa berapa banyak jumlah kategori 1, 2, 3, 4 dan 5. Walaupun ini satu langkah yang bagus, kita harus memahami bahawa mereka di kategori 1, 2, 3 ini boleh melangkah ke kategori 4 dan 5. Jadi inilah orang patut memahami juga. Walaupun jumlah kes ini tinggi dan mereka banyak kategori 1 dan 2, ada juga beberapa daripada mereka ini yang boleh menjadi teruk kepada kategori 3, 4 dan 5. Jadi kita tidaklah boleh mengatakan bahawa 99% memang semua 99% ini adalah selamat. Tidak, ya, bukan begitu cara kita menganalisakan data yang diberikan. Jadi kategori 1, 2 ini boleh menjadi ke kategori 3, 4 dan 5 pada bila-bila masa. Dan untuk seseorang itu apabila mereka dikategorikan sebagai kategori 1 dan 2, apabila mereka melaksanakan kuarantin diri di rumah, di mana mereka duduk di rumah tidak kena apps, mereka harus mengikut panduan yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan mereka boleh mengenal pasti jika mereka sedang mendapat sesuatu yang lebih teruk ataupun jadi severe. Baik Dr. Farhan, memandangkan kita tidak cukup masa untuk berbincang dengan lebih lanjut. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Itu tadi adalah Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam.